Assalamualaikum dan hai semua. Kita bertemu lagi pada video kali ini. Terima kasih aku ucapkan kepada yang telah subscribe channel ni dan setia tonton video-video dalam ni. Jadi untuk kali ini FS akan kongsikan dua cerita seram. Cerita yang pertama tentang cerita seram di hotel. Personally aku suka cerita seram tentang hotel ni sebab walaupun kita boleh agak benda apa yang akan terjadi dalam kisah-kisah seram hotel ni, kita tetap akan teruja nak tahu. Jadi cerita pertama tentang follower FS ni yang bermalam di satu hotel yang katanya seakan-akan seperti istana. Hotel ni terletak di negeri Selangor. Cerita kedua pula adalah tentang anak patung. Aku pasti kebanyakan antara korang mesti ada anak patung sendiri kan? Cerita ni tentang seorang follower FS ni yang tabiatnya suka kumpul patung sejak dari kecil. Macam-macam jenis patung lah, Barbie, teddy bear dan ada macam-macam saiz pula tu. Kecil sampailah ke saiz yang besar. Tak sangka pula tabiat suka simpan patung tu akhirnya memakan diri. Tak sabar nak dengar dua cerita ni? Kalau ya, teruskan tonton dan jom layan sama-sama dua kisah ni. Assalamualaikum korang. Pertama sekali, terima kasih kepada admin kalau cerita ni dikeluarkan. Hari ini, aku nak cerita pengalaman aku bermalam buat pertama kalinya di salah satu hotel termewah di Selangor. Kalau yang tahu tu, tahulah hotelnya, ala-ala istana. Aku bermalam di sana pun sebab ada satu program yang aku sertai. Jadi, setelah kami semua berkumpul dan dibahagikan dengan tugas masing-masing, ada sedikit isu tentang penginapan. Jadinya, kami semua diminta untuk tunggu dan akan diberitahu tempat penginapan kami. Akhirnya, setelah berapa jam kami menunggu sampai berkenal-kenalan dengan yang lain, kami pun diberitahu tempat penginapan kami di hotel sekian dan sekian. Aku dan kawan aku ni teruja bukan main. Sebab yalah, pertama kali duduk hotel mewah. Lepas tu free pula tu. Kami pun bertolak menuju ke hotel. Ambil masa dalam berapa minit macam tu untuk sampai ke hotel tu. Tak jauh dari tempat program. Setelah sampai, kami menunggu untuk check-in dan diberi kunci bilik masing-masing. Orang kata, masuk mana-mana tempat, mulakan dengan bismillah dan salam. Tapi, aku dengan kawan aku ni punya excited. Ya, satu apapun kami tak ingat. Bilik yang kami dapat boleh masuk bertiga. Jadinya aku, kawan aku J dan seorang akak ni. Kami pun buat hal sendiri. Ada yang mandi, ada yang duduk je. Tibalah waktu nak tidur, aku dan Jenny biasa je tidur gelap. Cuma kena ada cahaya sedikit. Tapi akak ni suruh kita orang tutup semua lampu. Aku dengan J dah pandang sesama kita orang. Tapi aku tutup juga lampu dan buka lampu tandas sebab tak nak gelap sangat. Aku pun cuba untuk lelapkan mata sebab dah agak lewat. Aku punya posisi katil sangat dekat dengan almari, yang mana almari kayu tu nampak sangat antik dan ukiran-ukiran lama macam tu. Almari tu aku buka pintu dia sebab tak nak baju berbau dalam tu. Masa aku tidur tu, aku menghadap almari. Tapi aku rasa tak sedap hati. Aku pusing sana, pusing sini. Dan akhirnya, aku terlelap. Lepas tu, aku tersedar dalam pukul 4 pagi macam tu. Dan aku tengok, J dan akak tu tengah tidur lagi. Aku pun palingkan muka aku menghadap almari yang terbuka tu. Dalam keadaan aku tutup mata, cuba untuk lelap semula, aku rasa macam ada orang tengok aku. Aku cuba tenangkan diri. Mungkin aku penat.
sebab jalan jauh. Aku pun pusing-pusing badan 2-3 kali. Kali ketiga aku pusing menghadap almari itu balik, aku terus rasa benda yang pandang aku lari mengejut, macam ke arah muka dan sebut nama aku. Dengan bunyi yang sangat aku tak boleh nak gambarkan. Semacam marah, tapi aku tak pasti. Aku terus bangun menggigil. Semua perasaan ada masa tu. Aku pun terus kejut dan bersyukur sebab ngam-ngam azan subuh dari phone terdengar. Pagi itu, kami semua berkumpul di lobi sementara menunggu kami punya leader turun. Tiba-tiba, seorang abang ni buka cerita. Aku bagi nama dia Abang Wan. Dia tanya kita orang, semua okey kah semalam? Aku dengan kawan aku cakap okey je. Tapi abang tu buka cerita. Malam semalam, dia keluar kejap. Dan masa dia balik tu, dekat koridor, sebelum nak ke lift, ada satu pintu kaca automatik. Yang mana, kalau kita lalu, baru dia terbuka. Tapi abang tu dah lepas pintu kaca auto tu. Dia nak masuk ke lorong bilik dia. Dia saja tengok pintu tu. Apa yang dia nampak, pintu tu masih lagi buka tutup. Dia kata macam ada benda tengah main dengan pintu tu. Dan dia pun sedapkan hati dia sendiri dan kata mungkin pintu auto tu rosak. Okey, habis cerita Abang Wan, roommate Abang Wan pun cerita. Roommate Abang Wan ni nama dia Akil. Akil pun cerita, masa dia tengah mandi. Oh ya, lupa nak bagi tahu. Bilik mandi ni memang besar dan ada banyak cermin yang bila kau masuk tandas tu, rasa macam ada je yang tengok kau. Okey, berbalik pada cerita. Masa ni, Akil tengah mandi. Dia pergi dekat cermin yang biasalah, tempat nak gosok gigi kah, basuh muka semua tu. Lepas tu, dia pergi mandi. Lepas Akil habis mandi, dia nak ambil tuala dia dekat belakang pintu. Tapi, dia terkejut sebab tuala dia bergoyang-goyang. Macam ada orang baru lepas lari langgar tuala dia. Dia apalagi, cepat-cepat dia keluar dari tandas dan abaikan je benda tu. Abang Wan minta kita orang, kalau ada apa-apa, cuba jangan layan dan kuatkan semangat. Dan waktu hari terakhir tu, masa dalam kereta, kawan aku tanya aku, masa hari pertama tu okey kah tak? Lepas tu, aku pun ceritalah dengan dia apa semua. Rupanya, malam kita orang sampai tu, dia pandang aku. Sebab dia ada dengar bunyi mencakar-cakar dan orang ketuk-ketuk dinding dekat bilik sebelah. Tapi, dia tak cerita dekat aku. Sebab tak nak masing-masing fikir bukan-bukan. Cerita aku ni mungkin tak berapa seram. Tapi, kalau siapa yang mengalaminya akan tahu perasaan tu macam mana. Aku saja nak kongsi pengalaman yang tak boleh dilupakan. Tapi suara yang panggil nama aku tu, yang keluar dari almari tu, masih aku ingat. Cuma tak dapat nak gambarkan. Itu jelah cerita aku. Terima kasih korang yang mendengar. Sampai jumpa di cerita yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum korang. Pertama sekali, terima kasih kepada admin sebab siarkan cerita aku perkemahan PBB sebelum ni. Dan hari ni, biar aku bawa cerita yang baru. Tajuk dia Anak Patung. Sejujurnya, aku ni seorang yang tak berapa berani. Tidak juga pengecut. Sedang-sedang lah. Sebab, aku juga boleh nampak makhluk ni. Ketika umur aku 11 tahun, aku gemar mengumpul anak patung macam Barbie, Teddy Bear, dari yang kecil
sehinggalah sebesar manusia dan berbagai jenis. Aku tak tahu pun yang anak patung ni tak elok disimpan di dalam rumah. Sehinggalah suatu hari, waktu umur aku 13 tahun, aku terbaca satu akhbar yang menunjukkan ada jin masuk ke dalam anak patung dan menimbulkan huru-hara di dalam rumah tu. Ada juga yang kata anak patung tak elok disimpan di dalam rumah sebab malaikat tak jejak di dalam rumah tu. Pada mulanya, aku memang berkeras untuk tidak membuang patung-patung tu. Sebab aku dah kumpul sejak darjah 6. Aku rasa sayang untuk dibuang. Sampailah beberapa kejadian yang membuatkan aku trauma dan aku terpaksa membuang patung-patung tu jauh dari rumah. Kisah yang pertama. Waktu ni umur aku 13 tahun dan terjadi selepas aku membaca akhbar tu. Aku ada patung kesayangan, patung beruang sebesar manusia. Pada waktu pagi, patung ni akan aku letakkan di satu sudut kaki 5 bilik. Dan pada waktu malam pula, aku akan ambil dan peluk sehingga aku tidur. Malam selepas aku baca akhbar tu, aku masuk bilik macam biasa. Lalu aku ambil patung aku tu dan aku peluk dia. Aku tenung patung tu. Aku berbicara dengannya tanpa rasa takut. Keesokan paginya tu, aku bangun untuk tunaikan solat subuh macam biasa. Tapi terasa pelik. Langsung rasa seram. Patung beruangku tak lagi di atas katil, tapi dia duduk di atas kerusi di hadapan katil dan menghadap ke arahku. Akibat rasa takut, aku terus lari ke bilik ibu dan ayahku. Diorang pun heran dan tanya kepada aku apa yang telah berlaku. Maka aku pun membuka cerita tentang anak patung tu. Diorang kata aku hanya berhalusinasi. Takkanlah hantu tu nak masuk dalam teddy bear awak. Merepek betul lah, kata ayah aku. Ibu aku hanya diam tanpa sebarang kata. Aku pun positif lah, mungkin juga aku berkhayal. Kisah yang kedua. Masa ni adalah masa yang aku tekad untuk membuang semua patung-patung tu. Macam-macam telah aku lalui semasa 13 tahun. Kadangkala patung-patungku tu bergerak dengan sendiri. Ada juga yang tiba-tiba boleh berjalan dari satu sudut bilik ke sudut yang lain. Semenjak dari itu, aku tak tidur di dalam bilik aku selama 4 bulan. Waktu aku berumur 14 tahun, ada satu kejadian ni membuatkan aku tak lagi ragu untuk membuang semua patung-patung tu yang telah aku kumpul selama ni. Aku mempunyai seorang adik perempuan. Waktu tu umurnya 4 tahun. Entah macam mana dia masuk ke dalam bilik aku dan bermain dengan anak patung aku tu sambil bercakap seorang diri. Aku pun hairan lah. Dia baru je belajar bercakap. Tapi nampaknya waktu tu dia fasih sungguh. Aku masuk ke dalam bilik aku tu macam tiada apa dan tanya kepada adik aku, "Adik, buat apa dalam ni? Nanti ada hantu kacau baru tahu." Aku sajalah menakutkan dia supaya dia keluar dari bilik tu. Tiba-tiba dia memandang ke arahku dan senyum sinis. "Kakak, adik dah lama mati. Kalau kakak takut hantu, kakak tak duduk kat sini kan?" Lalu dia mengilai sekuatnya. Aku dalam keadaan ketakutan terus menutup pintu dan lari keluar. Aku pun bagi tahu ibu dan ayahku tentang perkara ni. Ibu dan ayahku bergegas pergi bilikku. Adik buat apa dalam bilik kakak?" tanya ayah. Dia tidak memberi apa-apa respon. Ayahku pun pergi dekat dengan dia dan menyentuh bahunya.
"Adik," tegur ayah. Adik menolehkan kepalanya, lalu menggigit tangan ayah. "Jangan sentuh aku," teriak adik. Tangan ayahku sampai berdarah seperti digigit kuat. Masa itu aku sudah menangis di luar bilik dan peluk ibu aku. Ayahku pun menelepon seorang ustadz untuk meminta tolong. Ustadz itu juga kenalannya. Ustadz itu bergegas ke rumah kami. Dia tiba dengan 2 orang lagi pembantunya. Diorang pun masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam bilik aku. Hal ini mengambil 3 jam untuk selesaikan hingga betul-betul bersih. Dan Ustadz itu membakar rumah kami sekali. Ustadz itu pun menyuruh ayah dan ibu aku untuk membuang semua patung-patung yang ada di dalam bilik aku. Sebaiknya buang semua anak patung yang ada dalam bilik ini. Syaitan boleh masuk ke dalam anak patung dan menggunakan anak patung itu untuk membuat huru-hara di dalam rumah ini. Malaikat juga tak sudi nak masuk ke dalam rumah, kata Ustadz tu. Maka betullah akhbar yang aku baca tempo hari. Anak patung tidak seharusnya ada di dalam rumah. Aku pun terus mengambil plastik besar dan mengulurkan kepada Ustadz tu. Ustadz tu masukkan patung-patung tu dan membawanya bersama. Buat sementara waktu, pasang surah-surah ketika tidur. Jangan biarkan bilik ini ditinggal kosong. Dan jangan sama sekali membeli anak patung. Pesan Ustadz tu. Kami pun akurlah. Maka Ustadz tu pun balik. Dan kami menjalankan hari kami seperti biasa. Dan alhamdulillah, tiada apa lagi gangguan pelik di dalam rumah tu. So, korang yang mendengar cerita aku ni, janganlah beli anak patung. Tak kisahlah besar kah, kecil kah. Ingat, jangan beli tahu, sebab kita tak tahu apa benda yang akan jadi nanti. Sampai sini jalah ceritaku. Harap korang terhibur dengan cerita aku ni.